Halo Malaysia, selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sebelum kita mulakan berita hangat pada hari ini, untuk anda yang baru pertama kali, silalah untuk sudi tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen anda kerana setiap komen anda amatlah dihargai. Berita hangat hari ini daripada channel ini, Denyut nadi suara rakyat bergema terus-menerus di dalam channel ini. Setiap hari kita membawakan berita-berita terbaru yang pastinya dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita akan mulakan berita kita. 1, 2, 3. Berita mula sekarang. Salam sejahtera Malaysia, berita terkini dipetik daripada malaysiakini.com. Bertarikh hari ini 20 Oktober 2022. Daulat tuanku. Agung seru calon penyokong berkhemah sepanjang kempen. Berita penuh. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Rayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah menyeru semua calon dan penyokong parti politik supaya mengamalkan pendekatan berkhemah sepanjang tempoh berkempen pilihan raya umum PRU ke-15. Bermula dari hari penamaan calon pada 5 November depan. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Seri Ahmad Fadil Samsudin berkata, Seri Paduka turut menasihatkan calon agar bertanding secara sihat dengan mengelakkan kempen, menyerang dan akur dengan garis panduan, undang-undang serta peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa, khususnya Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dan Polis Diraja Malaysia PDRM. Sepanjang tempoh tersebut hingga hari mengundi pada 19 November nanti. Seri Paduka mengingatkan bahawa dalam kehangatan dan kegairahan berkempen, nilai-nilai murni dan adab perlu dijaga oleh para calon dan penyokong mereka. Jauhkanlah sifat fitnah, provokasi, caci mencaci, cela mencela, dengan memburuk dan memperlekehkan sesiapa saja semasa berkempen tidak baginda. Seri Paduka turut menzahirkan bahawa sifat-sifat tersebut adalah tidak bertepatan dengan nilai-nilai murni. Sifat-sifat tersebut juga bukan sahaja tersasar dari landasan kemanusiaan yang sebenar, malah boleh mencetuskan kekacauan serta keadaan huru-hara, katanya dalam kenyataan pada hari ini. Ahmad Fadil berkata, pada hemat yang di-Pertuan Agong, kerjasama baik dari semua pihak amat penting di samping menghormati dan menjunjung tinggi institusi kehakiman negara serta sistem demokrasi, berparlimen dan raja berperlembagaan dengan menjadikan kerjasama politik antara parti lebih harmoni. Datuk Pengelola Bijaya Diraja berkata, Seri Paduka turut mengajak seluruh rakyat bersama mendoakan semoga perjalanan PR15 lancar dan selamat. Semoga rakyat dan negara sentiasa diberkati, dirahmati serta dilindungi daripada sebarang bentuk bencana dan musibah, katanya. Semalam Al-Sultan Abdullah berkenan menerima menghadap Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Hazani Ghazali di Istana Negara. Semasa sesi menghadap itu, Seri Paduka berkenaan menerima sembah taklimat berkenaan persiapan pihak PDRM dan agensi yang berkaitan bagi tempoh perjalanan PR15 dan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan banjir yang melibatkan seramai 99,133 pegawai dan anggota. SPRM hari ini mengumumkan 19 November sebagai tarikh pengundian bagi PR15, manakala tarikh penamaan calon pula ditetapkan pada 5 November dan pengundian awal pada 15 November. Pelancaran pilihan raya itu akan melibatkan peringkat parlimen di seluruh negara dan negeri yang telah membubarkan Dewan Undangan Negeri DUN, iaitu Perak, Pahang dan Perlis. Turut diadakan serentak adalah pilihan raya kecil PRK DUN Bugaya Sabah. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysia, kita jaga kita. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi. Selamat pagi pula. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian.
Memang lucu lah politik Malaysia sekarang. Betul-betul lucu. Kadang-kadang logik juga. Tapi pernah kau fikir orang yang betul-betul susah? Ahmad Maslan kata begini, PRU Tengkujuh, kalau hujan pakailah payung. Tak payah ajar kami pakai payung. Kami memang lahir-lahir lagi memang dah pandai pakai payung kalau hujan. Memanglah, takkanlah pakai plastik pula. Aduh, takkanlah pakai plastik, takkan pakai envelope pula. Memang pakai payung. Masalahnya, kamu pernahkah pergi tempat kami yang banjir? Kamu pernahkah datang tempat kami yang banjir? Saya ingat dulu kenyataan daripada bekas timbalan SPR itu. Dia kata semua sekolah-sekolah tempat membuang undi, pusat-pusat membuang undi semua memang sudah strategik. Memanglah strategik. Siapa kata tak strategik? Masalahnya manusia kena jalan pergi tempat mengundi. Bukan terbang. Bukan terbang. Kena jalan pergi tempat mengundi, pakcik, makcik. Dan bagi makcik-makcik, pakcik-pakcik yang suka sangat pilihan raya tu, mungkin tempat kamu ada MRT, LRT kah, apa RTT, semua ada. Kami ni, kalau banjir, bukan fikir pasal membuang undi, fikir macam mana mau survive. Sebab kalau banjir di tempat saya mengundi, okey. Saya jemput Zahid Hamidi, Ahmad Maslan kah, Tok Matasan kah. Kalau banjir tempat kami, saya jemput kamu datang di tempat saya. Kita tengok sama-sama sekolah tempat kami membuang undi. Kamu tengok tempat tu, memang seronok kalau pakai payung kah? Bolehkah kasih selamat diri dengan payung? Di tengah-tengah kebimbangan PR15 diadakan pada musim tengkujuh, Setiausaha Agung UMNO Ahmad Maslan berkata, pengundi masih perlu keluar mengundi meskipun cuaca mendung. Anak saya, masuk saja. Anak saya mau masuk tapi dia segan. Malu-malu kucing. Saya kata masuk saja. Sebab kenapa hujan sekarang? Hujan dah pakcik. Sekarang ini bukan baru mau hujan, sudah hujan pun. Ada tempat yang sudah banjir pun. Pengundi masih perlu keluar mengundi meskipun cuaca mendung. Menjawab soalan mengenai kesan iklim terhadap ratusan keluar mengundi, Ahmad Maslan berkata, hujan tidak sepatutnya menjadi alasan untuk tidak keluar mengundi. Memanglah pakcik Maslan. Maslan pula pakcik Ahmad. Minta maaf. Maafkan saya, memanglah pakcik Ahmad. Kalau hujan pergi mengundi. Tapi kalau banjir macam mana mau pergi mengundi? Macam mana mau pergi mengundi? Aduh, okey. Boleh juga kamu bagi alasan kasih pindah tempat mengundi di tempat yang selesa. Masalahnya kampung-kampung yang di tempat kami ni, kampung-kampung pengundi-pengundi di pusat daerah mengundi kami ni, semua naik air. Jadi mau macam mana mau pergi buang undi? Last. Siapa punya penyokong yang sanggup mati untuk pergi mengundi, dia menang. Itulah. Okey, menjawab soalan mengenai kesan, Ahmad Maslan berkata hujan tidak sepatutnya menjadi alasan. Jadi, okey. Okey. Bukan ada rusuhan pun, dia kata. Tak pernah ada rusuhan sepanjang 14 kali PRU diadakan di Malaysia. Aman damai saja. Apa kena mengenai rusuhan dengan banjir? Rusuhan boleh lari. Banjir macam mana? Aduh, kalau hujan pakailah payung. Jadi, pakai apa? Pakai plastik kah? Kalau hujan pakailah payung. Jadi pada saya mereka perlu keluar mengundi. Katanya seperti dipetik Astro Awani. Lucu lah. Aku rasa lucu betul-betul. Ahmad juga berkata dia menjangkakan jumlah keluar mengundi pada PR15 boleh mencapai 75%. Pakcik Ahmad Maslan. Dulu di Johor dan di Melaka tiada banjir tau pakcik. Ada COVID saja. Yang keluar mengundi sampai ke 75%, pakcik. Anggaran lebih rendah daripada 82.32% rasmi keluar mengundi pada PRU 14 2018 yang lalu. Pakcik Ahmad Maslan, dengarkan dengan baik. Kami merayulah. Kalau mau alasan, mau tunjuk kami, tak payahlah tunjuk pakai payung.
Sekarang ini bukan sekadar COVID yang kena pikir. Sekarang ini kena pikir tentang banjir lagi, COVID lagi. Oke, jadi sekarang ada 2 perkara. Hujan, banjir, dan COVID. 75%, entahlah. Pada PRU 14, peratusan keluar pengundi berjumlah berjumlah 12.229.514 pengundi yang datang mengundi daripada 14.940.624 pemilih yang berdaftar. Bagaimanapun peratusan keluar mengundi sebanyak 75% akan mewakili lebih daripada angka PRU 15 dengan angka rasmi daripada SPR. Setakat Ogos, setakat ini sudah mencecah 21 juta orang. Wah, kerana ada yang berusia 18 sehingga 20 tahun. Okey. Aman Maslan berkata, anggaran itu berdasarkan bilangan pemilih berdaftar yang lebih tinggi, termasuk mereka yang mempunyai cuma sedikit minat dalam melaksanakan hak mereka. Katanya, mereka jenis tak kisah apa berlaku di kiri dan kanan mereka. Mungkin malas nak ambil bahagian dalam proses demokrasi. Jadi saya ramalkan secara pribadi mungkin yang keluar mengundi adalah 75%. Bukan tak kisah, Pakcik. Bukan tak kisah. Orang-orang yang tidak mau pergi mengundi itu bukan tak kisah. Tapi dia malas sudah. Dia sudah malas mau melayan sudah. Dia malas sudah. Undi, lepas itu lompat, lepas itu tumbang, lepas itu macam-macam. Undi, tumbang, lepas itu lompat, lepas itu bikin pening lah. Jadi ramai orang kata, bikin apa lagi mau pergi mengundi. Tapi saya kata, pergilah mengundi. Kasih menang kamu punya parti. Kalau kamu mau UMNO menang, kasih menang UMNO. Kalau kamu mau PKR menang, kasih menang PKR. Ramai-ramai keluar mengundi. Kecuali banjir. Kalau banjir dan membahayakan nyawa, panggil APM, panggil polis kah, tentera kah, ambulan kah, bomba kah apa, panggil minta tolong. Jangan pula beranang kamu pergi mengundi, bahaya tahu. Okey. Tapi kalau ada yang sanggup ambil pakai helikopter, mungkin okeylah. Okey. Mereka yang tak keluar mengundi itu secara tak langsung telah menyerahkan hasrat mereka itu kepada mereka yang keluar mengundi. Walaupun itu tidaklah yang setepatnya. Tapi kalau mereka tak keluar, itulah yang boleh disangkakan jelasnya. Sangkaan kamu mungkin kurang tepat kali ini. Yang betul-betul tepat adalah mungkin sudah bosan dengan lompat lah, apalah, caca merbalah sekarang. Okey. So apa pendapat kamu? Pakai payung Terima kasih Pakcik Ahmad Maslan. Terima kasih sebab ajar kami pakai payung kalau banjir, kalau hujan. Okey, kami akan pergi mengundi kecuali banjir. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ramai-ramai kita pergi mengundi. Laksanakan hak kamu. Denyut nadi suara rakyat. Bye-bye.